dalam kesempatan yang istimewa ini, ada baiknya sama-sama kita ambil iktibar. Kita imbau sejarah dan bagaimana kisah besarnya susah payah dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS bersama keluarganya. Dalam perbahasan yang khusus, kita tidak cerita tentang korban. InsyaAllah ini tajuk yang banyak disentuh oleh ustaz-ustaz yang lain. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama-sama kita pada malam ini, para malaikat-malaikat yang mulia. Kita mulakannya dengan lafaz dan kalam-kalam yang suci bersama-sama. Marilah kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipinjamkan, alhamdulillah, masih dipanjangkan kepada kita. Sekali lagi masih diberikan kesempatan, diberikan peluang dapat kita terus istiqamah berhimpun di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan kepada diri saya khususnya, juga tuan-tuan dan puan sekalian, jangan lupa sama-samalah kita maksimumkan pahala dan ganjaran daripada Allah SWT dengan kita berniat iktikaf. Kerana hakikatnya tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada di rumah Allah ni walaupun sekadar duduk, lahirnya boleh kata tak ada buat apalah. Bahkan mungkin ada yang sambil rehat, sambil terlena dan sebagainya. Tetaplah ia diberikan pahala oleh Allah apabila duduknya kita di rumah Allah ini diikuti, disertai dengan niat iktikaf. Justru tuan-tuan dan puan sekalian, sama-sama kita niatkannya dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan sebanyak-banyak pahala dan ganjaran-ganjarannya kepada kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat rahimakumullah, kita bertemu pada malam ini dalam pertemuan yang istimewa, walaupun kuliah bulanan, iaitu pertemuan yang berlaku dalam salah satu daripada bulan-bulan haji, ataupun kita orang Melayu selalu mengistilahkannya dengan musim haji. Dan insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, dalam kesempatan yang istimewa ini, ada baiknya sama-sama kita ambil iktibar. Kita imbau sejarah dan bagaimana kisah besarnya susah payah dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS bersama keluarganya. Dalam perbahasan yang khusus, kita tidak cerita tentang korban. InsyaAllah ini tajuk yang banyak disentuh oleh ustaz-ustaz yang lain.
Apa yang sama-sama kita ni lihat pada malam ni tuan-tuan puan, bahkan berpandukan kepada Al-Quran pun. Dia boleh buka sama-sama ataupun boleh ambil dalam handphone kita pun ada Quran tuan-tuan sekalian. Apa yang dirakamkan Allah dalam surah Al-Hajj. Surah pun nama surah haji. Surah Al-Hajj juzuk yang ke-17. Iaitu pada firman Allah Ta'ala ayat yang ke-26. Untuk sama-sama kita lihat dan ambil pengajaran di sebaliknya, apakah cerita dan kisah di sebalik pembinaan Kaabah itu. Yang saya yakin tuan-tuan kalau tanyakan kepada kita masing-masing, itulah keinginan terbesar kita, kerinduan kita, keazaman kita untuk pergi bertamu di rumah Allah Ta'ala mengerjakan haji ataupun umrah. Tapi sebaliknya tuan-tuan, sangat malang jikalau dalam masa yang sama kita pula yang tak tahu apa tentang sirahnya, tentang sejarahnya. Mungkin ada yang hadir malam ni dah ke Turki, dah melancong berjalan sampai ke Istanbul, ke Mesir dan sebagainya. Mungkin dalam masa yang sama tuan-tuan boleh cerita sejarah dia. Turki ni dulu start macam ni, Istanbul dulu macam ni. Yang muka Istanbul ni Muhammad Al-Fatih. Jadi tuan, kalau katalah kita mengetahui kisah dan sirah tempat-tempat tersebut, maka dalam masa yang sama sangat disayangkan apabila sejarah tentang Kaabah itu sendiri perkara yang malangnya ramai di kalangan kita terlepas pandang. Sedangkan ia sejarah yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan puan, selain daripada itu tempat kita melepaskan rindu, Kaabah tempat kita melaksanakan ibadah, baik haji maupun umrah. Dan sama-sama kita ambil iktibar di sebalik sejarahnya. Termasuklah insyaAllah kita akan bentangkan juga siapa pembinanya pertama. Terutamanya kalau ada tuan-tuan puan yang pernah terbaca atau pernah dengar dalam kuliah, ustaz-ustaz sebut dalam ceramah yang bina Kaabah ni malaikat mula-mula sekali. Datanglah ustaz lain, ada yang kata yang bina Kaabah ni Nabi Adam. Tiba-tiba bila tengok dalam Quran, ya Al-Quran sebut pula Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan puan kita lihat insya-Allah juga pada malam ni mana satu ataupun memang boleh kata semuanya betul ataupun ada yang betul ada yang tolak. Macam mana kisahnya insya-Allah kita akan lihat. Kerana ini adalah sirah di sebalik rumah ibadah kita yang sangat mulia, kan? Kaabah yang masya-Allah kita sangat-sangat rindukan. Maka ini perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita mempelajari dan mengambil iktibarnya. Muslimin muslimat rahmatullah. Ayat 26 surah Al-Hajj ini seperti firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Suraqallahul azim. Kalau ada masa kita akan sambung. Kerana ayat ni tuan-tuan puan berturut-turut. Kalau siapa tuan-tuan puan yang boleh lihat sama-sama, baik ambil Quran di rak ataupun dalam handphone kita masing-masing. Ayat ni bersusun, dia mula daripada ayat 26. Surah Al-Hajj 26, 27, 28, 29, 30. Bermula daripada sejarah pembinaan Kaabah. Lanjutan ayat selepasnya sejarah macam mana bermulanya haji. Jangan ingat tuan, haji tu dia ibadah yang tiba-tiba aja. Dia macam solat kita juga. Solat kita ada sirah dia, ada sejarah dia. Puasa pun sama. Saya yakin ramai yang tahu macam mana sejarah bermulanya puasa. Begitu juga haji. Allah bercerita panjang lebar. Terutamanya macam mana Nabi Ibrahim memulakan kefarduan haji itu. Masya Allah. Ini kalau sempat baru kita tengok, dan saya rasa tak sempat. Kerana ayat 26 ni saja pun panjang. Ayat 27 sejarah macam mana ibadah haji bermula. Kemudian ayat 28 dan seterusnya ayat-ayat Allah tentang ibadah korban. Alhamdulillah. Saya lihat di Masjid Al-Falah ni pun hebat. Iklannya, kempennya, mungkin penyertaan pun dah tutup dah. Memang 2 tahun tuan kita ber-PKP COVID ni memang kita balas sungguh-sungguh. Lepas dah dilonggarkan ni Masya Allah. Memang segala-galanya macam balas dendam. Balik kampung pun balas dendam. Jam atas jalan raya pun gitu juga. Begitu juga dengan kita punya korban dan sebagainya pun Masya Allah orang kita laksanakan sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan puan,
Adapun yang kita akan ambil tibar pada malam ni, ayat yang dibacakan tadi, ayat 26 surah Al-Hajj. Dimulakan seperti firmannya tadi, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ingatlah tatkala kami menentukan ataupun kami menetapkan li Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu suatu tempat. Satu lokasi yang tertentu. Untuk apa tuan-tuan? Ditentukan tempat lokasi ini makana al-bait. Untuk didirikan dan dibina rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat pertama kita malam ni dan bahagian pertama ni, insya-Allah kita akan kaitkan juga kita akan lihat juga kisah yang hampir sama dirakamkan Allah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni mungkin ramai yang selalu baca. Mungkin ada yang hafal pun sebab dia duduk dalam juzuk yang pertama lagi. Iaitu ayat 127 surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan, untuk bahagian pertama ni kita ambil pengajaran pertama dulu, 1.1. Bahagian pertama, pengajaran pertama, kata Allah, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Kami tentukan kepada Ibrahim itu mana tempat untuk dibina Kaabah, rumah Allah SWT. Yang pertama di sini tuan-tuan, Allah menyebutkan bahawasanya ada tempat yang tertentu. Yang maksudnya Kaabah ini tidak dibina secara sembrono. Jangan ingat Kaabah dibina macam pacak tiang. Ustaz, saya lalu malam lepas isyak tak ada. Bangun subuh ni lepas isyak tahu ada je bawah pokok besar tu. Kan? Tahu ada je Ustaz tepi jalan tu. Dah naik dah rangka dia. Entah tanah siapa pun tak tahu. Entah tepi jalan ke mengganggu orang ke tak kisah. Main pacak. Dia tuan-tuan tidak begitu. Sebaliknya Kaabah bahkan ditegakkan Allah dibina dengan betul-betul ada arahan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata dan Mekah itu tempat yang suci, tanah haram, maka bagaimana dengan tapak Kaabah tu sendiri, masya-Allah Dia punya lokasi tapak tu Al-Quran yang sebut. Jadi macam tuan-tuan puan siapa yang hadir malam ni pernah membina rumah, terutama di tanah lot. Baik di kampung ataupun di tanah lot beli sendiri kan. Tuan-tuan, kita kalau kata membina rumah untuk kita duduk pun penuh perancangan. Kalau tidak ada plan yang submit pun kalau kita tidak hantar submit plan kepada majlis bandaran ke apa pun kuang-kuang dalam kepala kita ada gambaran. Sini bahagian ni rumah. Bahagian ni pula dia punya ruang tamu, bilik tidur mana. Yang jauh sana tu pula garaj. Nak buat nanti macam store. Kalau tanah yang betul-betul besar tu siap ada pula rumah sewa. Ujung sana pula rumah sewa 3 pintu. Kita sini tuan membina rumah dengan penuh perancangan. Apatah lagi bila membayangkan zaman sekarang tanah pun benda dah, orang kata benda dah mahal lah. Dia tak macam dulu kan. Zaman tuan-tuan puan yang otak-otak ni memang ada lah kan. Orang Melayu ni sinonim lah dengan tanah. Atuk tinggalkan, arwah mak tinggalkan, arwah ayah tinggalkan. Zaman sekarang tuan dah susah lah Ada pun zaman sekarang ni mak bapak tinggalkan rumah. Itu bentuk yang boleh berlaku zaman sekarang. Nak tinggalkan tanah tu susah dah. Jadi kita bayangkanlah yang nak dibina ni adalah rumah Allah yang sangat mulia. Titik kepada solat kita. Kaabah tu adalah titik kita menghadap. Di mana pun di dunia itu semua menghadap Kaabah. Maka Allah tegakkan tapak lokasinya itu ditentukan oleh Allah. Kami yang menentukan di mana lokasi pembinaannya. Dan daripada pengajaran pertama dia tuan-tuan, dia membawa kepada satu persoalan. Ada isu yang timbul, terutama yang saya sebutkan tadi lah. Siapa yang bina Kaabah ni mula-mulanya? Ustaz, Al-Quran kata Nabi Ibrahim. Tapi ada riwayat, ada pula pendapat-pendapat mengatakan sebelum tu Kaabah ni dah ada. Ini dah tuan-tuan. Ia sebenarnya memang diisyaratkan Allah dalam surah Al-Baqarah. Ayat tadi tu. Surah Al-Baqarah yang 127. Juzuk yang pertama. Juzuk satu lagi. Allah kata apa? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Ayat ni boleh tuan-tuan Allah sebut apa? Terang-terang Allah menyebutkan dan ingatlah ketika tatkala Nabi Ibrahim AS meninggikan. Yarfa'un ni tuan-tuan asal daripada perkataan rafa'a ataupun rafa'ain.
Apa dia rafa'ah ni tuan-tuan puan? Cara mudahnya dalam bahasa rafa'ah ni angkat. Apa je yang kat bawah, apa je yang terjatuh, kita angkat, dipanggil rafa'ah. Hatta orang Arab pun dalam bahasa zaman sekarang, kan, bahasa moden kita ni, kalau sukan angkat berat, bukan gusti tu, angkat berat yang angkat besi tu, kalau tuan-tuan pernah tengok sukan Olimpik yang orang Arab mengulas ke, ataupun sukan apa benda lah yang orang Arab jadi pengulas, dia akan sebut angkat berat tu raf'ul isqal. Bahasa kita ni angkat berat lah, angkat beban. Rafa'ah tu maksud dia angkat. Jadi ayat ni Allah bagi tahu wa iz yarfa'u. Maka tatkala ketika baginda meninggikan. Isunya pun kan bila Allah kata meninggikan, ini satu isyarat daripada Allah Ta'ala bahawa sebelum daripada Nabi Ibrahim membina Kaabah, seolah-olahnya sudah ada dah Kaabah itu. Cuma yang tinggal waktu itu sama ada mungkin dia punya peninggalan, mungkin waktu Nabi Ibrahim nak bina tu mungkin dia punya runtuhan-runtuhan, ataupun tinggal tapak je, ataupun mungkin nampak dia punya bekas-bekas saja. Wallahu a'lam, kita pun tak pasti. Kerana Allah tidak menyebut dengan perkataan yang bermaksud bina. Dia kalau macam tuan-tuan bina rumah, buat rumah daripada awal kan. Dia kalau di kampung-kampung tuan jenis tanah lot yang asalnya ada pokok tu kena rata tanah dulu. Saya baru je musim raya tu. Bila balik kampung, sebelah rumah saudara tu dah lapang dah. Lapang sungguh-sungguh. Jadi kita tanya lah kan, itu memang dah berapa kau tu? Tak tahulah. Dia kata tanah tu memang betul-betul, dia kata kan 200 lori. Itu yang sampai lapang dia buatnya. Apa-apa tanah bila dah dalam lori, dengan tujuan nak ratakan tanah, buat rumah bagi contoh. Bila tanah tu beratus-ratus lori, berpuluh lori, itu tak banyak mana pun. Dia tanah dan lori ni jadi banyak kalau kata nak tanam pokok, tanam pisang tu kan banyak tu. Tapi kalau nak rata tanah buat rumah, berpuluh lori, beratus lori tu biasa rupanya. Kita dengar dia nak rata, dia rata tanah tu 200 lori, terperanjat mula tengok. Wih, banyaknya. Tapi bila tengok tanah ni, yang besar lah kawasan ni. Itulah tuan-tuan, kalau kita kata bina daripada awal, ini bukan perkataan yarfa'u. Yarfa'u ni maksudnya sesuatu yang dah ada, ditinggikan. Apatah lagi Allah sebut al-qawaidah minal bait. Qawaidah ni merujuk kepada asas. Entah mungkin dah ada struktur dia, mungkin dah ada dia punya beam ke, dia punya tapak ke, Allah alam. Tapi al-qawaidah ni merujuk kepada asas-asas. Dia dah kita dah melayukan pun perkataan ni. Tapi kita melayukan perkataan kaedah. Kaedah tuan, kaedah tu itulah jamak dia. Plural dia apa? Banyak dia, plural dia qawaid. Asalnya qaedah. Kita melayukan jadi kaedah kan. Kaedah ni bunyi dia kita letak K kat depan lah. Asal sebutannya dalam bahasa Arab qaedah. Qaf di depan. Jadi bila qaf di depan maksudnya asas. Kaedah ni merujuk kepada struktur. Dia kata Allah al-qawaidah minal bait. Nabi Ibrahim dia meninggikan asas pada rumah tersebut. Dan inilah puncanya tuan-tuan. Mengapa ada pendapat yang berbagai tentang sejarah pembinaan Kaabah. Yang menariknya ulama tidaklah menolak secara total riwayat-riwayat sebelum Nabi Ibrahim membinanya. Boleh jadi memang dah ada. Sebab pun kan memang itulah Allah isyaratkan dalam surah Al-Baqarah tu. Ayat 127. Nabi Ibrahim seolah-olah bukan bina daripada awal, daripada rata. Bukan Nabi Ibrahim bina daripada rata tanah. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim meninggikan benda yang mungkin dah ada dia punya tapak, dia punya runtuhan, dia punya sisa-sisa dan sebagainya. Ini yang pertama. Muslimin rahmatullah. Maka pada akhirnya asas kepada sejarah Kaabah yang betul-betul sebenar-benarnya kita serahkanlah kepada Allah SWT kan. Kita pun tak tahu. Nak kata zaman kita kan, yang kata Nabi Ibrahim. Kita dengan Nabi Ibrahim tu memang jauh-jauh kan. Kita dengan Nabi Muhammad pun beribu tahun dah. Dia apa kisah sebenarnya Allah Ta'ala alam. Tapi ada isyarat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 itulah isyarat daripada Allah. Seolah-olahnya sebelum dibina oleh Nabi Ibrahim, Kaabah tu dah ada dia punya asas dia, dah ada dia punya tapak dia, dia punya runtuhan dia punya sisa-sisa tu Allah alam. Ini yang pertama. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, memperhati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajaran yang kedua masih lagi bahagian pertama ni.
Ketika mana Allah menyebutkan seperti dalam firman-Nya tadi, li Ibrahim makanal bait, sebuah rumah. Ini isu pengajaran yang kedua, tuan-tuan puan. Bahagian pertama lagi ni. Iaitu mana datang istilah rumah Allah yang dikaitkan dengan masjid, surau, musalla dan sebagainya. Adakah itu memang kata-kata falsafah aja? Ustaz, ni ulama lah yang kata, Ustaz, rumah Allah ni. Ustaz, ni kata-kata dalam kitab ni, ada dalam kitab. Yang betul tuan, asal usul kepada Al-Bait ataupun rumah Allah itu adalah apa yang Allah ni sebut di dalam firman-Nya. Ya, dalam ayat ni pun ada 2 kali sebenarnya. Tuan-tuan kalau boleh tengok ayat ni, Allah 2 kali sebut. Yang pertama Al-Bait. Kemudian di hujung nanti kita akan lihat Allah sebut juga perkataan Baitia, rumahku. Maka pengajaran kedua ni tuan-tuan, mana saja masjid surau yang kita hadir, tolong lahirkan dalam diri kita betapa besarnya kemuliaan masjid dan juga surau. Sebab apa? Masjid surau ni Allah ni yang mengistilahkannya sebagai rumah Allah SWT. Ini bukan kata-kata falsafah, bukan kata-kata ulama dan bukan ulama yang bagi istilah-istilah ni. Tapi ia diberi sendiri istilah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata yang nak dibina itu adalah satu rumah yang merujuk kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir ulama sebut, Allah sebut perkataan rumah. Tapi riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim tak pernah duduk di Kaabah tu. Kalau macam zaman sekarang kan, zaman kita sekarang tuan, tahun 2022 ni, tak ada manusia duduk dalam Kaabah tu. Kerana Kaabah itu tempat untuk membesarkan Allah Ta'ala. Dia tak terbayanglah di akal kita kan. Adalah orang berumah tangga dalam Kaabah. Tiap-tiap hari buka pintu, tutup pintu Kaabah, keluar masuk, dia tinggal dalam tu. Jadi Al-Bait, rumah di sini tidak merujuk kepada tempat tinggal manusia, bukan merujuk kepada rumah Nabi Ibrahim. Tapi ia merujuk kepada rumah untuk memulia dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini istilah yang kalau kita lihat tuan-tuan puan, sebahagiannya memang ada disebut dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya. Kadang kita je kan, kita je anggap macam istilah yang remeh, duk buat main, duk anggap istilah ini istilah yang picisan. Ini masalah kita ni tuan, minta maaf saya sebut. Antara istilah yang malang sungguh boleh kita orang Melayu di Malaysia ini, salah satunya tuan-tuan puan, lafaz yang sangat mulia. Lafaz yang sangat-sangat tinggi darjatnya, iaitu ucapan insya-Allah. Insya-Allah ni tuan-tuan, yang sangat mulia sebenarnya. Bayangkan, ini ucapan yang malangnya kita orang Melayu di Malaysia ni, masya-Allah, duk buat main je. Pada amalan kebiasaan kita, tak minta saya sebut ramai kita beranggapan insya-Allah ni kebiasaannya bermaksud separuh tak jadi. Kan, orang menyebut insya-Allah, insya-Allah. Sebenarnya tak nak datang. Sebenarnya ada hal tu. Tapi dia sebut insya-Allah ke depan tu rumah. Ataupun kadang kan ada hal ke ada meeting, ada mesyuarat, insya-Allah, insya-Allah, on the way. Padahal sampai ke habis mesyuarat tak muncul-muncul. Yang kata batang hidung tak nampak. Dia punya WhatsApp, dia punya apa pun tak balas-balas. Ini masalah tuan sekalian, saya nak sebutkan terang-terang malam ini. Lafaz insya-Allah, lafaz yang dah diamalkan selama ribuan tahun. Sebelum Nabi kita lahir, insya-Allah tu orang dah amalkan. Dan ini lafaz yang sangat mulia. Dalam Al-Quran, beberapa kali Allah sebut insya-Allah ni. Antara yang sekarang diulang-ulang tuan musim haji ni, iaitu janji Nabi Ismail. Ketika ayahandanya bagi tahu bahawa Nabi Ismail ni nak disembelih. Ini ayat yang khatib baca dalam khutbah di Selangor Selangor 2 minggu lepas. Bukan semalam lah Kalau semalam tuan tajuknya patah hati. 2 minggu lepas, kalau muslimin yang hadir ni ingat lagi, kalau semalam Jumaat di Selangor, dibacakan ayat ni. Yang mana Allah sebut, Nabi Ismail ketika dia beritahu baginda nak disembelih, jawabnya apa? Tak ada lagi tuan. Ini bukan orang biasanya kita kan. Cabut lari, mencicit apa semua. Ini bahkan sebaliknya, begitu teguhnya baginda. Jawab dia kepada Nabi Ibrahim, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Wahai handaku, buat je. Kalau memang itulah arahan Allah, buat je lah. Walaupun aku ni kena sembelih ke, mati ke, insya-Allah aku akan sabar.
Dia tuan-tuan puan, saya harapkan sungguh-sungguh untuk saya sendiri khususnya untuk kita semua yang hadir malam ni, kalau boleh bermula daripada malam ini, anggap dan jadikanlah insya-Allah ni maksudnya separuh jadi. Separuh lagi tu bila? Separuh lagi tu bila tiba hari kejadian. InsyaAllah saya hadir. Jangan risau Tuan Haji. Jangan risau Datuk, memang saya datang. Ha, itu maksud insyaAllah sebenarnya. Ini satu janji yang kita sandarkan kepada Allah. Yang patutnya insyaAllah ni separuh jadi dah. Tapi malangnya tuan-tuan sekalian, insyaAllah ni pada kita jadi main-main. Jadi lafaz yang hina sungguh. Dianggap sebagai satu cara untuk melepaskan diri. Boleh kata pada kita kebaikannya insyaAllah ni separuh tak jadi. Saya pun tak pasti dan kenapa kita jadi gitu. Kita kalau benda yang bukan-bukan, benda yang tak elok kan kita berani je nak sebut, nak buat. Tapi dalam perkara yang baik dan perkara yang elok, mengapa kita tidak ada kemampuan yang sama? Bagi contoh, dan sebenarnya kalau kita lihat perbahasan ulama', apa je benda yang kita tak boleh, yang kita tak nak, dan adabnya dalam Islam, sebenarnya diajarkan oleh para ulama', kita sebut je. Katalah bagi contoh akan ada jemputan, memang kita tak boleh hadir punya. Ini bertembung ni. Abang saya pun buat kenduri juga. Kita cakap je tu terang. Kalau ada orang menjemput, kalau ada orang bagi apa-apa makluman, kenduri dan sebagainya, cakap terang. Minta maaf, saya cubalah hadir. Tapi memang rasanya tak dapat ni. Bertembung. Kalau bertembung dekat ataupun ni bertembung jauh. Satu lagi kat Semenyih. Yang kat Semenyih tu saudara saya. Kan sebut terang-terang. Yang kita ni tak tahu apa jadi. Kalau nak menjaga hati orang yang menjemput dalam masa yang sama, kita secara tak langsung menghina pula lafaz yang mulia tu. Kan? Istilahnya macam menjadikan lafaz tu lafaz yang tidak baik ataupun satu bentuk penghinaan secara tidak langsung. Padahal insya-Allah tu daripada Allah. Ini tuan-tuan saya kongsikan satu daripada benda yang dah jadi penyakit dah. Saya boleh katakan merata-rata begitulah kita. Kalau kata tak nak buat, kalau kata tak nak hadir, kalau kata memang takkan boleh lakukan, terus kita sebut insya-Allah kan. Inilah nak bagi Islamik. Nak bagi benda tu nampak Islamik. Kita ni orang surau, kita ni orang masjid. Kena ada lafaz yang Islamik, sebut insya-Allah. Padahal kita sedang menghina kalimah tersebut. Kerana sepatutnya insya-Allah tu separuh jadi. Bukannya separuh tak jadi. Muslimin-muslimat, tuan-tuan rahmati Allah SWT, selesai bahagian yang pertama. Ayat 26 surah Al-Hajj, Allah menyebutkan seperti firman-Nya, wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Maka perkataan al-bait, rumah Allah itu istilah yang disebut, diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian. Bila Allah dicerita macam mana asal pemilihan Kaabah ni, ni pada akhirnya kita terimalah yang Nabi Ibrahim membinanya boleh jadi atas apa yang asalnya dah ada, runtuhan dan sebagainya. Baik, lalu kata Allah lagi, Allah tusyrik bi syai'a. Dalam membina rumahku ini, wahai Ibrahim, janganlah kali-kali engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apa pun. Tuan-tuan puan muslimin muslimat rahmatullah. Bahagian yang kedua ni sebenarnya sebagai ulama menyebutkan dia satu amaran yang sangat keras. Amaran yang orang kata betul-betul tegas daripada Allah Ta'ala. Yang secara zahir tuan-tuan, secara logiknya, ini seolah-olah satu amaran yang tidak perlu. Tak perlu kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ni bahkan salah satu daripada 5 rasul terbaik. Nak banding dengan kita kan yang hadir malam ni, banding dengan saya yang di depan ni pun tak tahu di mana kita ni. Cara mudah tuan kena ingat, Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni asal jumlahnya sangat banyak. Dalam satu hadis dhaif. Walaupun hadis itu dhaif, tapi kita timalah sebagai satu riwayat. Asal Nabi dan Nabi yang maksudnya yang belum jadi Rasul ni, Nabi saja jumlahnya dalam hadis dhaif tersebut mengatakan 124,000 orang. Itu jumlah asal Nabi. Daripada 124,000 orang ini, 300 lebih daripadanya menjadi Rasul. Rasul yang bermaksud diutuskan, ada umatnya. 300 lebih tuan Rasul. Baik, itu tak mustahil. Kalau ada tuan-tuan pernah dengar ustaz-ustaz ceramah, ada Rasul namanya Daniel ataupun Nabi Samson. Ni kalau Nabi-Nabi yang macam ni biasanya Israel lah. Diutus kepada Bani Israel.
Jadi tuan-tuan, kalau ada nama Rasul yang kita macam jarang dengar, boleh jadi itulah tu. Sebahagian daripada 300 lebih tadi. Maka Rasul saja 300 lebih. Datang 25 ni mana datang? Ustaz yang kita dah belajar tu bukan 25 je ke? Ini tuan-tuan, sebenarnya 25 itu adalah jumlah yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Kita terima kasih tuan. Bersyukur sungguh ada ulama' dah tolong kira untuk kita. Nak harap kita kira kan berapa orang Rasul dalam Al-Quran, tak tahu bila nak buat lah. Itu yang 25 tu. Dalam macam agama, jangan ditanyakan tuan, mengapa tidak jumlahnya 15 je. Ustaz, mengapa 25? Ustaz, banyaknya. Nama malaikat kena tahu pun 10 je. Ni Rasul 25. Ini sebab itulah jumlah yang disebut di dalam Al-Quran. Dan di mana tuan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim AS bahkan daripada 25 itu baginda 5 Rasul yang terbaik. Digelar oleh Allah sendiri dengan gelaran Ulul Azmi. Rasul-Rasul yang paling hebat. Dugaannya paling berat. Apa yang Allah timpakan ke atas mereka. 5 saja. Dan salah seorangnya Nabi Ibrahim AS. Kalau kita sebut seorang-seorang, Rasul Azmi yang 5 ni, yang pertama Nabi Nuh AS. Yang kedua Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga Nabi Musa AS. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Dan 5. Ini daripada 5 Rasul terbaik inilah salah seorangnya Nabi Ibrahim. Masalahnya, Rasul terbaik ni pun masih diberi amaran oleh Allah. Amaran melibatkan apa? Melibatkan syirik. Yang cara zahir dan sekalian, memang seorang Rasul takkan buatlah syirik ni. Kerana syirik ni salah satu daripada dosa yang sangat-sangat besar. Nak bagi faham dan contoh syirik ni berat ni. Saya yakin tuan-tuan, kita orang biasa ni, semua yang hadir ni kan, baik tuan-tuan yang di depan, baik hajah-hajah, perempuan di belakang. Kita ni walaupun orang biasa, kan, walaupun kita tak adalah alim mana, ilmu pun tak ada ni. Tapi dalam keadaan kita ni orang selalu datang ke masjid, selalu datang surau, semayang ja'ah, jaga, solat, Masya Allah, semayang sunat pun kita buat. Agak-agak tuan, orang macam kita ni pun, kalau ada yang nasihat, kalau ada tiba-tiba yang tegur, Tuan Haji, kan balikkan jangan lupa Tuan Haji, jangan sembah bahala, jangan sembah patung. Kita rasa, dan kita pun terperanjat dengan dia ni, kenapa ni? Apa hal orang macam aku nak sembah bahala pula? Pada kita tak logik Kita ni susah payah ni, malam minggu ni datang kuliah. Hujan-hujan tadi pun datang masjid. Tak terbayang di akal kita ni. Nak sembah patung, sembah berhala, masuk rumah ibadah agama lain, tak terfikir kita. Itulah isunya. Dalam keadaan kita orang biasa ni pun, kalau dapat nasihat begitu, saya bulan merah muka kot boleh bergaduh di banyak. Biar betul ni, kenapa lah nasihat pasal bahala ni? Kita tak terbayang nak buat benda tu. Tuan-tuan puan, nasihat Allah ini, amaran Allah ni ke atas seorang Rasul. Bukan manusianya kita, Rasul. Bahkan 5 Rasul terbaik. Tapi masih diberi amaran dan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru bahagian kedua ni tuan-tuan, inilah antara pengajaran yang penting. Pada akhirnya, mudah-mudahan janganlah kita tertipu dengan amalan kita masing-masing. Kerana apa tuan? Memang salah satu ciri orang beriman tu Allah ingatkan kita, iaitu mereka yang menerima teguran. Ciri orang beriman tu. Tuan-tuan jangan ingat ciri orang beriman hanya banyak demi semayang. Jangan ingat tuan, ciri beriman ni hanya banyak sedekah. Alhamdulillah Ustaz, saya bulan puasa itu berpuluh ribu lah habis sedekah sana, sedekah sini. Ini bulan haji ni saya banyak masuk korban. Alhamdulillah. Jangan dia ingat tuan, itu saja ciri keimanan. Salah satu ciri beriman adalah orang yang menerima nasihat, menerima teguran. Apa dalilnya? Tuan-tuan sekalian, dalil orang beriman ni, orang yang menerima nasihat, itulah surah yang pastinya dihafal oleh semua yang hadir pada malam ni. Pada saya kan pelik Pada saya tak boleh diterima lah kalau ada yang tak menghafalnya. Surah apa kan? Surah pasal ciri orang beriman adalah menerima nasihat, iaitu surah Wal Asri yang 3 ayat tu. Surah yang cucu kita pun hafal. Ayat yang mana? Ayat terakhir sekali. Apa kata Allah? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itu ciri orang beriman tu. Yang jangan kita anggap orang beriman ni apa? Yang kerjanya pergi umrah je lah kerjanya. Orang beriman ni apa? Yang kerjanya pergi Mekah je lah kerjanya. Lagi sekarang tuan,
Walaupun kita baru je menghadapi COVID apa semua, sebenarnya kalau siapa yang tahu, sekarang ni lagi senang, lagi mudah mengerjakan umrah. Kalau ada tuan-tuan puan yang hadir malam ni jenis berani, pernah travel dan sendiri-sendiri ke luar negara, tak guna company, pergi umrah pun sama sekarang ni. Pergi umrah dan kalau siapa yang berani, siapa yang boleh, ada anak boleh bantu, dan kita boleh mengerjakan umrah, tak perlu ikut travel pun. Apply visa pun dalam bilik, atas katil pun boleh. Apply visa sekarang ni cara online je. Ni terutama kalau visa pelancong lah. Sekarang ni pergi Saudi, visa pelancong boleh, visa umrah boleh. Dan ramai kan, banyak ada orang share cara nak mengerjakan umrah pergi sendiri. Cara tempah hotel, kalau kata nak tempah kenderaan macam mana kat sana pun diajar. Dia sekarang dah mudah. Ada dah orang kita boleh kata tiap-tiap bulan pergi sendiri, pergi saja. Saudi memang dah buka negara dia termasuk untuk pelancongan. Pergi sebagai pelancong pun boleh buat umrah juga. Bukan pergi jalan-jalan saja, pergi ke Saudi sebagai pelancong boleh juga mengerjakan umrah. Dia sekarang ni Masya Allah, mungkin ada yang hebat. Pergi umrah memang berkali-kali dalam masa yang sama, sungguh-sungguh dia melaksanakan amalan ibadah. Sedangkan tuan-tuan, termasuk peringatan Allah bahawa mereka yang beriman adalah orang yang menerima nasihat-nasihat, teguran-teguran, dan itulah yang Allah sebut dalam firman-Nya wa tawasau bil haqqi, atas dasar kebenaran dan atas dasar saling berpesan-pesan, atas kesabaran. Kan? Ini apa yang akhirnya Allah sebutkan dalam ayat ini. Nabi Ibrahim pada darjat 5 Rasul terbaik itu pun Masya Allah masih dinasihat, masih diberi peringatan oleh Allah SWT. Pasal syirik lah tu. Supaya luruskan niat wahai Ibrahim dalam membina rumahku ini, jangan sekali-kali ada apa-apa niat-niat yang lain. Ini kan bagi cara langsung iktibar kepada kita. Cuma bedanya apa? Bezanya kita-kita yang hadir ni membina Kaabah tu tidaklah kan. Membina Kaabah tu kalau ada berlaku apa-apa kan Saudi lah. Kerajaan Saudi yang akan uruskan. Dia untuk kita ni apa saja amalan yang lain. Sama ada tuan-tuan puan kita melaksanakan solat, berpuasa sunat, sedekah sana, sedekah sini, ataupun mengerjakan umrah, ataupun pergi Mekah, apa saja amalan, ambil iktibar. Allah warning Nabi Ibrahim, janganlah pada amalan dan ibadah kita itu ada sebarang niat-niat yang terpesong. Jangan pula ada niat-niat yang menyeleweng. Lahirnya nampak tengah buat ibadah ni, tapi rupanya ada niat nak tunjuk ke orang. Ada niat yang berunsur karya dan seumpamanya. Ini peringatan untuk kita, terutama sebab Nabi Ibrahim dah tak ada dah. Nabi Ibrahim lama dah wafat, Nabi kita lahir pun Nabi Ibrahim tak ada dah. Di ayat ni pada akhirnya untuk kita. Walaupun ceritanya pasal bina Kaabah, tapi secara umum, ia terpakai kepada apa saja amalan yang kita laksanakan, pastikan lurus dan ikhlas niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk korban ni tuan-tuan. Saya nak kongsikan sikit. Khusus tentang korban, tuan-tuan sekalian, Allah sebaiknya pernah cerita. Ada dalam sejarah korban itu ditolak. Dia jangan show sendiri tuan. Alhamdulillah Ustaz, saya yang di Malaysia saja 5 bahagian saya masuk. Yang luar negara saja entah tak ingat berapa banyak saya masuk. Kan? Dia cerita tu betul sungguh. Dia punya seronok, dia punya hebat. Jangan lupa tuan sekalian. Dalam surah Al-Ma'idah, dalam khutbah 2 minggu lepas pun sebut kisah ni. Iaitu ketika 2 orang anak Nabi Adam buat korban, yang buat korban 2 orang, ya Allah timur seorang je. Itulah firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, kalau tak salah ayat 26. Kata Allah apa? Iz qarraba. Qarraba ni maksudnya 2 orang. Iz qarraba qurbana. Ketika mana 2 orang membuat korban, fatuqubila min ahadihima. Maka diterima korban itu hanyalah daripada salah seorang saja. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan ditolak korban salah seorang je lagi. Siapanya korban tolak kan? Anak Nabi punya korban tu. Anak Rasulnya korban. Bukan orang macam kita ni. Kita yang hadir kan, saya yakin tak ada seorang pun anak Nabi ni. Anak Rasul lagi tak ada lah kan. Paling-paling pun anak alim ulama lah kot. Ini sebagai gambaran. Hatta amalan dan ibadah itu, hakikatnya ada risiko ia ditolak Allah Subhanahu Wa Taala waliyadzubillah. Ini kisah dan asal usul sampai berlakunya pembunuhan tu.
Yang kita orang Melayu kan kadang kita kaitkan dengan jodoh, berkahwin, tak nak terima jodoh lah, jodoh tak lawa lah. Itu saya tak tahu macam mana boleh jadi gitu. Yang Quran betul-betul sebut sebenarnya mereka ditolak korbannya salah seorang tu. Bila korban dia tolak, marah dia. Tapi nak marahkan Tuhan tak boleh. Nak marah macam mana kat Tuhan? Dia marah kat adik. Itu yang Allah sebut. Bila tu korban tolak, dia katalah kat adik dia, qala la'aqtulannak. Berkatalah yang korban ditolak ni, aku nak bunuh kau. Padahal bukan sebab adik tu kan. Adik tu memang orang baik pun. Ni perangai tuan, mudah-mudahan tak ada dalam diri kita gitu. Ini sendirinya salah, sendiri yang buat hal, paling-paling habis-habis orang lain juga yang kena. Kan? Terang-terang dia yang bermasalah, terang-terang dia punya masalah tu sebenarnya. Tapi akhirnya orang lain juga kena. Ni sifat yang ada dalam diri sipulan yang ditolak korbannya oleh Allah tadi. Nak salahkan orang lain tak boleh lah. Nak salahkan Tuhan lagi tak boleh. Akhirnya dia dibunuh adik tu. Memang dibunuh betul. Ini lah tuan-tuan sekalian. Kita kaitkan dengan ayat tadi. Allah pesan, Allah ingatkan Nabi Ibrahim AS. Hatta pada membina Kaabah yang mulia ini pun, pastikan sentiasalah lurus dan ikhlas niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang logik kita tentang Nabi Ibrahim yang mengatakan buat syirik, ini dosa besar. Yang kita bayangkan Nabi Ibrahim ni dosa kecil pun tak buat, dan benda makruh pun tak buat. Tapi Allah nak bagi tahu, asasnya orang beriman, orang yang menerima teguran. Bukan isu buat ke tidak. Kalau ambil logik kan, memang pada dahi kita kan, tak payahlah bagi nasihat. Dah baik-baik semua ni. Semua dah baik-baik semua kan. Datang masjid ni okey lah, nak nasihat apa lagi. Tapi Allah nak ingatkan kita, itu memang ciri orang yang beriman, sentiasa menerima nasihat, berada dalam majlis ilmu dan sebagainya. Itulah kata Allah Ta'ala. Lalu pada bahagian berikutnya, apa yang lagi ditegaskan Allah SWT selepas Allah ingatkan Nabi Ibrahim, membina rumahku ini kerja agama, maka dipastikan niatnya lurus dan ikhlas. Lalu kata Allah lagi, watahhir baitiya. Dan Nabi Ibrahim AS diarahkan Allah supaya sentiasa memelihara dan menjaga kesucian rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kali kedua tuan-tuan. Allah sebut perkataan rumah. Yang pertama tadi al-bait, rumah. Yang kedua ni baitiya, rumahku. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Akhirnya perkataan rumah Allah ni bukan ulama yang buat. Perkataan rumah Allah ni bukan falsafah yang berkataan. Ini Allah ni yang bagi nama ni. Maka dinisbahkan. Baik Masjid Al-Falah ni, baik mana surau sekalipun, termasuklah Masjid Haram, ia digelar sebagai rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di arahan terusnya kata Allah apa? Dan sucikanlah rumahku ini, wahai Ibrahim. Muslimin muslimat sekalian. Yang dimasukkan dengan suci ke rumah Allah ini dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, tuan-tuan puan, tak lain tak bukan, jagalah kesucian kebersihan rumah Allah secara zahirnya. Zahir ni maksudnya secara nampak lah. Dan ini tuan-tuan kena ingat, ayat ni ke atas semua. Ayat ni bukan tuju kepada orang tertentu, AJK saja, tidak. Tapi kepada semua. Maka bahagian pertama tuan-tuan sekalian, kesucian rumah Allah, kebersihannya adalah kerja kita semua. Terutama kalau kotor yang mudah-mudah lah. Kotor yang mudah-mudah tuan, kalau benda tu depan mata kita, tolong jangan bila kita nampak tu, kita terbayang apa? Kita terbayang muka AJK. Apalah AJK ni tak cicak pun lah kata-kata. Apalah AJK ni gitu gini. Terbayang muka pengurusi lah kan. Padahal terang-terang masjid tu, masjid kita, tak cicak tu depan mata dia. Kau bersihkan je lah. Kan? Ambil lah benda bersihkan, dapat pahala. Tapi itu sebahagian daripada orang Islam, ada yang sifatnya gitu. Dia nampak kotor sana, AJK kena. Dia nampak kotor sini, Tok Imam pun kena. Sedangkan kita tahu AJK ni memang tak ada gaji pun. Buat kerja tu lillahi ta'ala. Maka kita ambil peranan juga untuk menjaga kesucian rumah Allah. Kita berlaluan pada azan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, perempuan, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi kita sambung. Kita habiskan bahagian ini. Iaitu adanya arahan seterusnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan kesucian dan kemuliaan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin sekalian, kita berhenti tadi pada lafaz ataupun pada perintah Allah, watahhir baitiya, dan sucikanlah rumah-rumahku. Bahagian pertama tadi kita dah sebut. Dia terdapat lagi daripada maksud yang zahir
iaitu kebersihan dan kesucian rumah Allah secara nyatanya daripada najis, kotoran ataupun apa-apa saja yang berbentuk kerosakan dan sebagainya. Ambil peranan tuan. Kita sebagai jemaah, sebagai ahli karyah, ayat ini ditujukan ke atas kita semua. Dan tak pernah pun ayat ini dikhususkan kepada hanyalah mereka-mereka yang berjawatan semata. Apatah lagi yang berjawatan ini tak bergaji pun. Terutama AJK dan sebagainya. Maka kita ambil sama-sama tanggungjawab mainkan peranan. Terutamanya, ia adalah rumah-rumah Allah yang kita sama-sama memanfaatkan. Jadi kalau benda yang memang depan kita, dekat dengan kita, mudah, kita lah yang bersihkan. Melainkan tuan-tuan, kalau ada kekotoran yang besar, yang berat, ataupun kerosakan dan sebagainya, itu bagi laporan lah kepada AJK, kepada pihak pengurusan masjid ataupun surau. Baik, maksud yang kedua. Muslimin muslimat rahmatullah. Perkataan tohara ni, tohir ni sendiri maksudnya suci. Dia bukan sekadar bersih. Inilah perkataan yang kita dah belajar waktu fiqh dulu kan. Daripada tohara jadi toharah. Bersuci dan sebagainya. Maka maksud yang kedua ni sebagai ulama meletakkannya sebagai termasuklah suci daripada segala macam perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Suci daripada sebarang maksiat, daripada perkara-perkara yang melibatkan dosa-dosa walaupun bukan kotor secara zahir. Apa contohnya tuan-tuan sekalian, terutama bila kita rujuk benda tu di masjid. Ini pun masalah juga. Ramai dengan kita bila sebut maksiat di masjid dan sebagainya, ada yang terbayang hanya maksiat melibatkan lelaki perempuan. Ustaz, tak ada lah Ustaz, di masjid kita dia orang nak khalwat-khalwat. Di masjid kita tak ada lah orang nak berdoa lelaki perempuan. Takkanlah itu nak berlaku di masjid. Masalah tuan sekalian, perkataan suci daripada maksiat ni jangan hanya memikirkan dosa perempuan lelaki itu je. Ia melibatkan apa saja perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah. Antara contoh, saya boleh sebutkan tuan sekalian perkara yang mudah-mudahan tak berlaku di sini lah. Tapi boleh kata mana-mana pun memang itulah dia. Antara penyakit ataupun maksiat yang banyak berlaku di rumah-rumah Allah yang melibatkan dosa dan kekotoran secara batin ini, salah satunya penipuan-penipuan. Ramai orang kita tak kira. Baik di masjid, baik di surau, baik dalam dewan semayang sekalipun. Dia nak menipu, nak kelentong aja. Ini apa yang kita lihat tuan-tuan sekalian, hatta berlaku di rumah-rumah Allah yang hebat, di depan Kaabah bukan. Entah-entah ada yang dia malah nipu pernah jenis bangsa. Jenis yang hilang habis barangnya dekat mana? Dekat depan Kaabah. Keluar Masjidil Haram habis dia punya barang hilang, kena torih beg. Hebat tuan, beg sling, sling bag itu pun boleh kena torih, hilang habis. Berpuluh ribu rial habis. Kat mana tu? Rasanya dekat depan Kaabah lah Ustaz lagi tu. Kan? Elok belum masuk Kaabah ada duitnya, keluar Kaabah hilang. Dan ini sebagai contoh tuan sekalian. Yang inilah apa yang kita bimbang, mudah-mudahan tidaklah berlaku kemurkaan Allah ini di tempat kita. Kan jenis tak kira. Ia bahkan apa yang melibatkan janji yang tak ditepati, contohnya berhutang pun sama juga. Sesama jemaah masjid ni kan, yang kadang lagi tak guna tu janji nak ambil duit hutang tu kat mana, dekat masjid janji tu. Lepas dapat duit tu lenyap, tak dibayar-bayarnya kan. Ataupun pakai buat tak kenal terus. Padahal berjumpa dulu tu kat masjid tu. Inilah tuan-tuan sekalian, perkara yang jangan kita pandang ringan, kerana hakikatnya ia adalah amaran secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan sekalian, begitu juga apa saja yang melibatkan maksiat di dalam rumah Allah, termasuklah penyebaran apa-apa yang berunsurkan keaiban. Perkara-perkara yang melibatkan maruah kaum muslimin. Yang kadang di sebagai tempat nak dapat berita terbaru, gosip terbaru, kena datang masjid, datang surau. Tak datang masjid, tak datang surau, tak tahu cerita terbaru. Pun ada kat gitu kan. Tak tahu apa yang berlaku. Oh iyalah, aku dah lama tak datang masjid. Nak tahu cerita terbaru, gosip terbaru, kena datang surau. Ini pun masalah juga. Pada akhirnya, tak pasal-pasal rumah Allah tu menjadi pusat penyebaran kepada berita-berita keaiban. Perkara-perkara fitnah dan sebagainya. Inilah beberapa perkara yang sama-sama dapat kita ambil iktibarnya, kita dapat ambil manfaatnya tuan-tuan, terutamanya bila kita sebutkan rumah Allah, ia memang tempat yang sinonim dengan kita. Macam yang kita duduk sekarang ni pun alhamdulillah. Masjid Al-Falah ni juga termasuk apa yang Allah sifatkan sebagai bait
ataupun baitiah. Yang didoakan tuan-tuan puan, kalaupun tidaklah kita bertamu di rumah Allah di Mekah, di Madinah, tapi tetap sama. Arahan Allah ni terpakai belaka. Allah suruh sucikan rumah Allah termasuk di sini. Arahan Allah supaya jangan menyentuhkan Allah, jaga niat pun termasuk di sini juga. Di mana-mana pun kita berada, ia arahan yang berlaku ke atas seluruh umat Islam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkongsian kita malam ni. Apa yang dikongsikan ini mudah-mudahan dapat kita ambil sebagai iktibar. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.